Okey, baru 10 orang. Baru 11 orang. Mana yang lain? Cik Wasyid seorang-seorang. Cuba wasiat kawan-kawan awak semua suruh masuk Google Meet ni. Dua belas orang. Mana yang lain? Baru 12 orang. Mana yang lain? Tapi isi kehadiran dah 15 orang. Kita tunggu sampai pukul 11. Kalau tak masuk juga kita start kelas. Attendance dah 18. Okey. Semua tak nak buka kamera ke? Kalau kelas ni dengan Cikgu Raihan buka kamera tak? Tak Ya ke? Tapi hari tu Cikgu Raihan bagi tahu suruh buka, kalau boleh suruh buka kamera. Nak buka ke tak mau buka? Okey, tadi 19, 18. 2 minit lagi. Suka tak bulan 4 ni dah masuk sekolah? Nurul Batrisha. Ke nak online class lagi? Kan mesti tak sabar nak masuk kat sekolah kan? Kenapa Nur Syazana tak suka ke kelas face to face, suka kelas online Okey. Okey. 2 minit lagi, jadi kita start Kelas hari ni satu tajuk je. Ada apa-apa nak tanya tak pasal apa-apa je? Ada nak tanya tak?
Lagi 9 orang. 9 orang je lagi. Tapi yang cikgu hantar ni semua dari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 orang. Dia orang tak read lagi. Najwan. Okey, pukul 11 dah cikgu start ni. Okey. Boleh ke cikgu start dah sekarang? Saya tunggu kawan kamu. Okey. Sekejap. Nampak tak skrin cikgu? PowerPoint ni nampak tak? Okey. Cuba kamu teka. Ni siapa? Siapa budak ni? Okey, siapa budak ni? Bukan. Cuba boleh teka tak? Kalau kamu tak tahu, kamu kan aktif dalam IG. Takkanlah kamu tak tahu anak siapa ni? Okey. Pandai kan? Okey, kejap Lambat pula laptop. Okey. Okey, kamu fikir apa yang ada dalam, kenapa video ni? Apa yang kamu fikir tentang video ni? Cuba kamu fikir. Ya, dia makan apa? Apa yang dia makan? Okey, pandai. Dia makan sesuatu yang masam. Masam tu adalah sifat. Okey, pandai. So, hari ni kita akan masuk tajuk pH tanah. Kita akan belajar julat-julat pH tanah. Okey. Cikgu nak siapa yang dah buat PowerPoint, volunteer nak present boleh? Boleh tak? Siapa-siapa nak volunteer kan nak cikgu pick nama. Kan nak cikgu pick nama. Halo. Tengok video ni. Siapa yang nak buat pembentangan untuk hari ni? Okey, dah lah. Okey, cikgu pick nama Siapa yang buat? Siapa nak share screen? Cepat. Takkanlah. Okey. Christina Balkis. Kamu nak present? Present. Kamu nak bentang? Christina Balkis. Ada? Okey, cuba awak present awak punya PowerPoint. Okey, yang lain fokus dengar apa yang Christina Balkis present. Buat tak. Cikgu silap. Share screen. Boleh tak? Okey, boleh start.
Dah buka skrin dah kan? Semua kawan-kawan boleh nampak tak? Okey, okey. Okey, Christina Baki boleh start. Hmm. 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 Okey. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Lagi? Itu je? Okey. Ya. Hmm. Okey. Hmm. Okey, bagus. Christina Bakis. Okey, siapa lagi yang nak present? Ada lagi tak? Cikgu nak laki pula. Siapa yang hantar kat cikgu tadi? Siapa, Syazana? Laki pula. Sekejap, cikgu nak, ada tadi dia hantar. Siapa yang hantar tu? Haziq Ikmal. Ada Haziq Ikmal? Okey, cuba kamu present. Sayanglah kalau kamu tak present sebab slide kamu cantik. Okey, start. Boleh. Okey, tak apa. Kamu present je apa yang kamu buat. Tak apa, yang tu cikgu akan explain sekejap lagi. Okey, share screen kamu. Okey. Lepas ni seorang lagi get ready Kamu tekan present now tu. Ada tak kat phone kamu? Ada present now. Lepas tu dia keluar apa? Share screen. Kamu share screen. Sorry, cikgu laptop kamu full. Share screen. Lepas tu dia keluar apa? Start sharing tu. Okey. Okey, nanti screen kamu akan keluar. Nampak. Yang lain nampak tak? Okey. Okey, boleh start. Kalau yang lain tak faham, boleh tanya tau. Apa je, kamu tanya je. Okey. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Hmm. Okey, bagus. Okey, Haziq Ikmal. Kalaulah suhu yang sesuai. Apa yang suhu yang terbaik untuk tanaman? Suhu apa yang terbaik untuk tanaman? Nilai nilai pH apa yang terbaik untuk tanaman? Okey, tu bagus. Tu soalan jawapan yang bagus. Tapi dalam buku teks kamu ada cakap 5.5 sampai 6.5. Kat situ adalah julat pH yang sesuai untuk tanaman.
Macam tadi Haziq Ikmal cakap, dia bergantung kepada tanaman tu pun betul. Sebab tanah ni ada yang boleh adapt dengan tanah berasid, ada yang boleh adapt dengan tanah beralkali ataupun natural. Macam tu. Okey, terima kasih Haziq Ikmal. Okey, boleh stop sharing. Okey, tak apa yang lain. Cikgu akan share satu skrin ni yang kawan kamu punya. Tapi dia tak nak present. Cikgu tertarik lah dengan PowerPoint dia tu. Dia tak nak present sebab dia malu katanya. Ya ke? Syazana, kamu tak buat ke? Tak apalah, asalkan kamu jujur sudah. Okey, nampak tak skrin? Nampak tak cikgu share ni? Okey. Boleh teka tak ni yang siapa? Cuba kamu teka siapa punya ni. Adalah, biarlah rahsia. Cantik kan slide dia? Okey, cikgu akan teruskan ya. Okey, kat sini dia ada cakap maksud pH tanah, ukuran masam atau kemasinan. Kat sini bukan soal bukan maksud kemasinan ya, alkali adalah pahit dan neutral adalah apa? Siapa boleh jawab? Neutral adalah? Ya, betul. Neutral seperti, bukan. Neutral tak ada rasa apa-apa. Kalau bagi contoh satu alkali, satu benda alkali. Betul. Sebab, sebab, bagus. Macam contoh tadi video cikgu tunjuk video Alisa Aisyah, dia makan strawberry sebab masam. Betul. Tu maksudnya buah tu mempunyai kandungan asid yang apa? Kandungan asid yang, siapa boleh jawab? Yang tinggi, bacaan pH tanah yang rendah. Okey, skala pH tanah yang lazim digunakan dalam lingkungan 0 hingga 14. Kalau cikgu laju sangat, bagi tahu ya. 10 hingga 14 meningkat dengan meningkatnya kealkalian dan menurun dengan peningkatan keasidan. Betul. Okey. Yang kedua, ini adalah julat pH. Okey, julat pH yang dia pilih. Bahagian yang berwarna start warna 5 ni ke 6 ni ke bawah, dia akan menjadi asid. Dan 6, 7 ni, 6, 7, 8 ni dikategorikan sebagai natural. Dan alkali ni 8 hingga 14. Okey. Seterusnya dia bagi table. Table ni ciri-ciri masa natural pahit. Betul. Nilai kurang daripada 7. Okey, kurang daripada 7. Kalau kurang daripada 7 tu, 7 maksud dia, 7 tu apa? 7 tu bersifat apa? Alkali. Okey. Untuk jawapan yang paling tepat, kamu kena ambil kurang daripada 6. Sebab 7 tu dah alkali. Okey, faham? Faham semua? Okey. Dia bagi jenis tanah organik dan kapur. Kapur ni, kenapa? Kapur ni betul. Organik ni, cikgu tak pasti. Nanti cikgu bagi jawapan balik. Kapur ni betul. Kenapa kapur? Kenapa kapur? Sebab kapur mempunyai nilai pH yang sangat rendah. Lepas tu kamu akan belajar di bahagian pemeliharaan tanah nanti. Lebih terperinci. Kat sini kamu tahu yang basic je. Okey. Jenis tanaman, branch, berry, pohon, lemara. Okey, betul. Dia banyak tanaman je. Kalau tanaman yang terkenal, kalau tanaman yang secara general, teh. Teh memerlukan tanah yang berasid. Okey, seterusnya. Okey, itu saja. Okey, semua faham? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Ada yang tak faham? Ya? Bagus. Okey, apa kesannya kepada tumbuhan? Dia bukan banyak sangat kesan. Dia akan kesan kepada nutrien dalam tanah, dia akan kesan kepada aktiviti mikrob dalam tanah. Kesan dia juga akan memberi kesan kepada, dia akan menyebabkan pokok tu berpenyakit. Kita akan belajar. Bagus Haziq Kemal tanya benda ni. Kita akan masukkan
kesan pH tanah ni kepada tanaman. Kita akan masuk tajuk ni. Okey, sekarang boleh nampak skrin cikgu? Okey. Nak cikgu buka besar ke macam ni je? Salah. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey. Dah lambatnya. Okey. Okey, objektif kita hari ini menguji nilai pH sampel tanah dan tapak penanaman menggunakan pH tanah, pH meter. Sepatutnya yang ni kamu kena buat amali. Okey, tapi disebabkan faktor PKP ni kamu duduk di rumah dan masalah untuk membuat amali tu sukarlah untuk kamu. Nanti bila masuk bulan 4 kamu akan start daripada amali yang pertama sampailah mengikut SKP lah, mengikut RPT yang kamu telah dirancangkan. Okey, sekarang kita akan belajar input-input dia. Okey, ni pH tanah. Okey, nak mengetahui nilai pH tanah ni dia ada 2 kaedah. Siapa tahu yang dia ada 2 kaedah? Kaedah apa? Siapa boleh jawab? Cikgu ada soalan tau, soalan tu ada ganjaran. Okey, siapa boleh jawab? 2 kaedah. Guna meter, satu lagi guna apa? Siapa tahu? Ha. Hana ada? Hana? Hana? Okey, kamu tahu tak kaedah untuk periksa mendapatkan nilai pH tanah ni? 2 kaedah, satu menggunakan pH meter, satu lagi menggunakan yang lain Syazana. Syazana ada? Okey. Syazana. Okey. Cuba kamu tahu tak 2 kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan nilai pH tanah? Cepatlah jawablah. Salah tak apa. Okey, siapa jawab kertas litmus? Bagus. Adam. Sekejap. Okey. Betul, kertas litmus, pandai. Dia ada 2 kaedah, satu menggunakan pH meter, satu lagi menggunakan kertas litmus. Okey, pandai. Ini adalah merupakan julat pH di mana 7 adalah natural dan 0 hingga 6 adalah berasid dan 8 hingga 14 beralkali. Macam contoh kamu bagi tadi benda apa yang bersifat asid. Apa Alisa makan tadi? Strawberry, betul? Okey. Kealkalian. Apa benda kealkalian ni? Seorang bagi peria. Betul, sebab dia pahit. Macam contoh kamu minum kopi yang tanpa gula. Pahit kan? Itu adalah alkali. Okey. Sekejap. Okey, seterusnya dapat menentukan tahap tanah sama ada berasid, natural atau beralkali. Ini adalah maksud pH tanah. pH tanah ni fungsi dia dapat menentukan tanah tu sama ada berasid, bernatural atau beralkali. Okey. Nilai pH ni ditentukan oleh kepekatan ion hidrogen. Kenapa ditentukan? Bagaimana hidrogen ni boleh mengukur nilai pH tanah tersebut? Sebab, siapa boleh jawab? Sebab semakin tinggi kepekatan hidrogen, semakin rendah nilai pH. Maksudnya bila hidrogen tu apa? Siapa boleh jawab? Hidrogen tu apa? Siapa boleh jawab? Hidrogen tu air. Air.
Okey, betul dah. Tapi hidrogen tu gas. Okey. Kalau air, kalau air apa? Siapa boleh jawab? Kalau air, kalau air H2O, hydro, pandai. Siapa yang jawab tu? Memang pandai. Okey, semakin tinggi kepekatan hidrogen, semakin rendah nilai pH. Maksud dia kat situ, bila kepekatan hidrogen ni dalam tanah ni tinggi, maksudnya tanah tu semakin berapa? Kandungan tanah tu siapa boleh jawab? Okey, pandai. Siapa jawab tu? Semua jawab meh. Okey. Claim, overclaim. Okey. Okay, next. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah. Kamu boleh rujuk buku teks Kamu tengok buku teks tak sekarang? Okey. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 42 atau 43. 43 tu sekejap lagi. Okey, faktor yang mempengaruhi pH tanah. Okey. Jenis bahan induk. Apa maksud bahan induk? Siapa tahu? Okey, siapa tahu maksud bahan induk? Azrin Hafiz. Ada tak Azrin Hafiz? Azrin Hafiz? Siapa yang okey. Apa maksud bahan induk? Okay, bagus. At least kamu jujur. Okey, yang kedua nanti kita tengok slide selepas ni. Lepas tu yang kedua larut resapan. Okey. Basically lah kamu tahu kan resapan tu apa. Okey. Respirasi akar dan organisma tanah. Okey, siapa tahu maksud respirasi? Okey, bagus. Siapa jawab tu? Siapa? Okey, bagus. Dia respirasi ni adalah pernafasan. Maksud itu akar dan organisma bernafas. Okey, kalau bernafas ni dia keluar apa? Organisma ni kalau kita bernafas keluar apa? Membebaskan. Okey, CO2. Pandai. Okey, seterusnya penambahan asid. Okey, typo Penambahan asid karbonik dan asid nitrik. Penggunaan baja kimia, perubatan bahan organik. Okey, kita tengok jenis bahan induk. Okey, kat Malaysia ni kebanyakan tanah mempunyai batu granit. Okey, kamu tahu tak batu granit tu apa? Kamu tahu tak? Okey, tak tahu. Okey, balik kepada tajuk yang pertama kamu belajar iaitu maksud tanah. Betul tak kalau cikgu cakap tanah tu terhasil daripada penguraian daripada batu dan bahan mineral. Betul tak? Kan kamu tak ingat? Okey, betul. Okey, kamu respon cikgu cakap takut cikgu cakap seorang-seorang. Respon je, tak apa, tak kisah pun kamu nak cakap apa. Okey, batu granit. Okey, batu granit ni dia mengandungi, dalam batu granit tersebut, dia mengandungi mineral seperti kuarza, felspar dan mika. Kuarza, felspar dan mika ni adalah mineral. Okey, faham? Adalah mineral. Dalam mineral tersebut mengandungi aluminium dan silika. Okey, aluminium dan silika ni akan bertindak balas menghasilkan proses hidrolisis. Okey, hidrolisis adalah hydro air, lisis adalah proses. Okey, tindak balas air. Okey, dia akan bertindak balas dan menghasilkan hidrogen. Okey. Kenapa hidrogen? Hidrogen, kenapa jenis bahan induk ni dia menghasilkan hidrogen dan kenapa hidrogen? Apa kena mengena dengan hidrogen? Siapa boleh jawab? Amila. Amila? Ada Amila? Okey, kenapa hidrogen? Cikgu ada terang dari slide pertama lagi. Kenapa hidrogen? Kenapa hidrogen faktor kepada pembentukan penghasilan pH tanah? Kenapa Amila?
Tak tahu Okey, sebab kan tadi cikgu cakap yang hidrogen ni menentukan kalau kepekatan hidrogen ni dia menentukan nilai pH tanah. Kalau ada hidrogen dalam tanah tersebut, maksudnya tanah tu berapa? Okey, pandai. Siapa tu yang jawab? Siapa yang jawab tu? Hana, okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Faham tak? Faham tak yang bahan induk ni? Okey, kalau tak faham kamu boleh tanya tau. Cikgu tak kisah. Okey. Yang tadi siapa yang tanya kesan tanah berasid tu, inilah jawapan dia. Dia akan menghasilkan hidrogen. Bila ada hidrogen, yang tu tak masuk lagi tajuk tu. Yang ni baru faktor. Okey. Yang ni seterusnya larut resapan. Okey. Kenapa cikgu letak SpongeBob kat sini? Siapa boleh jawab? Muhammad. Okey. Bagus. Sebab span dia menyerap. Cikgu nak bagi contoh maksud resapan tu. Misal kata kamu ada air dalam cawan, kamu letak span, dia akan menyerap betul? Tu maksudnya air dalam cawan tu hilang. Okey, dia dah hilang. Lepas tu kalau air dalam cawan tu kosong. Dalam cawan kosong tu ada apa? Kosong lah sebab ada udara saja. Udara tu ada apa? Ada oksigen, ada CO2 macam-macam lah sebab dia dah bercampur. Okey. Okey, larut resapan ni dia akan menyebabkan kehilangan kation berbeza seperti ion magnesium, ion kalium dan ion kalsium. Mg, K dan Ca. Okey. Bila hilang benda ni, bila hilang ketiga-tiga ni, si hidrogen akan ganti tempat dia orang. Okey, kenapa hidrogen lagi? Apa maksud hidrogen? Bila hadirnya hidrogen tu apa akan terjadi? Dan menyebabkan tanah Okey. Dalam kepala kamu kena fikir hidrogen tanah berasid. Hidrogen tanah berasid. Kepekatan hidrogen menentukan nilai tanah berasid. Okey. Kenapa hidrogen menyebabkan tanah berasid? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Cikgu akan bagi RM5. Kamu nak top up ke macam mana? Kenapa hidrogen menyebabkan tanah berasid? Tak ada jawapan Okey, jawapan dia cikgu baru cakap tadi je. Kenapa hidrogen menyebabkan tanah berasid? Okey, melayanglah RM5 kamu. Okey, kenapa hidrogen menyebabkan tanah berasid? Bila hidrogen semakin tinggi, maksudnya tanah tu berasid. Itulah maksudnya. Tu je jawapan. Jawapan cikgu ni nak trik kamu, nak kamu faham ke tak? Bila ada hidrogen, tanah akan berasid. Itu je. Okey, penggunaan baja kimia, faktor yang seterusnya penggunaan baja kimia seperti amonium sulfat. Okey, amonium sulfat adalah salah satu contoh baja kimia. Okey, bila amonium sulfat ni ditabur ke tanah, dia digunakan kepada tanah, di baja tanah tersebut, dia akan teroksida. Bila teroksida, dia akan menghasilkan ion nitrat dan ion hidrogen. Okey, kenapa cikgu highlightkan hidrogen ni? Sebab apa? Siapa boleh jawab? Kenapa cikgu highlightkan hidrogen tersebut? Ion hidrogen akan menyebabkan? Okey, bagus. Kamu siapa Okey, Haziq, sekejap lagi cikgu top up kamu RM5. Kamu je asyik jawab. Okey. Tanah akan menghasilkan tanah berasid. Okey, faktor seterusnya perebutan bahan organik. Okey, siapa tahu bahan organik? Cuba bagi contoh bahan organik. Siapa boleh bagi contoh? Okey, bagus. Itulah bahan-bahan organik. Okey. Bila perubatan berlaku,
dia akan menghasilkan asid organik. Apa-apa berlaku pun dia akan ada asid. Tak kisahlah asid organik atau asid kimia. Dia akan berlaku asid. Bila ada asid akan menyebabkan tanah berasid. Okey, itu maksudnya perubatan bahan organik. Seterusnya penambahan asid karbonik. Penambahan asid karbonik. Asid karbonik ni bila dicampurkan dengan air, dia akan menghasilkan asid karbonik. Seperti biasa, bila ada asid, macam tadi, bila ada asid organik, tanah akan berasid. Bila ada asid karbonik, tanah akan berasid. Okey, seterusnya respirasi akar dan organisma tanah. Okey, macam siapa cakap tadi, respirasi adalah pernafasan akar dan organisma. Bila diorang bernafas, diorang akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Bila gas karbon dioksida tu dia akan menghasilkan asid karbonik. Maksudnya asid karbonik ni dihasilkan daripada CO2. Okey, faham? Faham semua setakat tu? Okey. Okey, seterusnya kesan keaksidan pada tanah. Okey, siapa yang tanya tadi kesan keaksidan pada tanah? Okey, inilah kesan dia. Dia terkesan kepada nutrien, dia terkesan kepada aktiviti mikrob, dia terkesan kepada penyakit tumbuhan. Okey, kenapa dia terkesan semua ni? Okey, sebab kamu kena faham rajah ni ya. Kalau ni ada nitrogen, fosforus, potasium, sulfur apa semua ni, dia boleh adapt dalam certain nilai pH. Okey, sebagai contoh, nilai pH yang baik, nilai tahap asid yang baik adalah 5.5 hingga 6.5. Macam ni lah range yang nutrien boleh adapt. Kamu faham tak? Faham tak kat situ? Maksud, siapa yang nak bercakap tu? Cakap je, cikgu tak kisah pun. Apa yang kamu nak tanya? Okey. Okey. Seterusnya, pH yang rendah akan pH yang rendah, tanah akan kekurangan nutrien makro seperti, okey, siapa tahu nutrien makro tu? Contoh nutrien makro, siapa boleh bagi? Contoh nutrien makro. Makro ni, okey, bukan tak salah mikroorganisma betul, tapi tu mikro. Okey, ni kita cerita pasal nutrien. Bila nutrien ni dia terbagi kepada dua, iaitu makro dan mikro. Makro besar dan mikro kecil. Maksudnya kat sini tumbuhan memerlukan nutrien makro. Makro ni memerlukan jumlah yang besar. Bila nutrien mikro, tumbuhan memerlukan nutrien yang kecil, nilai yang kecil. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh makronutrien seperti nitrogen. Siapa tahu nitrogen ni untuk apa? Kamu tak belajar lagi sebab tu kamu tak tahu, sebab nanti kamu akan belajar kaedah pembacaan. Kat situlah kamu tahu fungsi-fungsi nitrogen, fosforus, potasium, sulfur, kalsium dan magnesium. Okey, seterusnya. Nutrien yang tinggi 8.5 ke atas. Okey, kalau 8.5 ke atas ni dia bersifat apa? Okey, dia bersifat alkali. Okey, tanah akan kekurangan nutrien makro dan mikro. Apa pula mikro tu? Apa pula nutrien mikro tu? Nutrien mikro adalah jumlah nutrien yang diperlukan oleh tanaman dalam kuantiti yang sikit, iaitu ferrum, mangan, dioksida, boron, kuprum dan zinc. Okey, seterusnya nilai pH yang terendah akan menyebabkan pembebasan ion ferrum, magnesium. Nilai pH yang terlalu tinggi akan menyebabkan ion kalsium, magnesium dibebaskan. Okey, ketiga-tiga ion ni bila dia hilang, dia akan menyebabkan keadaan fosfat. Fosfat tu adalah mengandungi fosforus. Fosforus fungsinya untuk akar, pengakaran. Okey, kamu boleh faham tak yang tu? Yang tu boleh faham? Okey. Okey, maksudnya kat sini bila magnesium, kalsium, ferrum ni hilang, dia akan menyebabkan keadaan fosfat yang tidak larut. Bila tidak larut dalam tanah, akar tidak dapat menyerap fosforus tersebut, fosfat tersebut. Okey. Okey. Contoh kesan pH tanah
Kesan keaksidan pH tanah. Kesan keaksidan pada tanah yang kedua adalah aktiviti typo lagi ya, AK. Aktiviti mikro. Okey. Kamu boleh bagi contoh mikroorganisma pada cikgu. Yang sekarang kita tengah dibergelenggu dengan dia tu. Siapa boleh bagi contoh? Betul. Corona. Coronavirus. Sebab apa disebut mikroorganisma? Apa maksud mikro? Okey, bagus. Pandai. Sangat pandai. Okey, pH yang sesuai untuk mikroorganisma adalah 5.5 sampai 7.8. Okey. Apabila pH 5.5 ke bawah dan 7.8 ke atas, dia akan menyebabkan mikrob ni mati. Apa kepentingan mikrob ni? Siapa boleh bagi tahu apa kepentingan mikrob ni? Ha. Apa kepentingan mikrob? Daripada, okey, cikgu bagi clue. Asal apa, dari mana organik tu, bahan organik asal daripada mana? Proses peruputan. Siapa yang menjalani peruputan tersebut? Mikroorganisma ni lah yang membantu proses peruputan tersebut untuk menghasilkan bahan organik kepada tanah. Okey, maksudnya kat sini bila tanah yang beroleh asid atau kurang daripada 5.5 ni, dia akan menyebabkan kematian mikroorganisma. Mikroorganisma tu tidak dapat adapt dengan keadaan tersebut. Okey. Seterusnya penyakit tumbuhan. Okey. Nilai pH yang rendah menyebabkan kulat mudah membiak dan tumbuhan sukar memperoleh nutrien. Okey. Kan tadi cikgu ada terang yang nutrien ni dia ada nilai tertentu untuk dia boleh adapt dengan tanah tersebut. Sebab ni lah. Sebab bila pH yang terlalu rendah, tanaman sukar memperoleh nutrien tersebut. Okey, sebab tu dia memerlukan pH yang sesuai. Okey, yang seterusnya, nilai pH yang tinggi atau rendah akan menyebabkan pertumbuhan akan terjejas. Okey, pertumbuhan akan terjejas. Maksudnya kat sini, bila nilai pH yang terlalu berasid, tumbuhan tidak dapat menghasilkan respirasi dan mikroorganisma tak ada. Tiada nutrien dalam tanah dan itu akan menyebabkan pertumbuhan akan terjejas. Okey, faham tak kat situ? Semua faham? Okey, ada soalan? Ada soalan? Siapa ada soalan? You ke tak ada? Okey. Sekarang cikgu nak kamu salah seorang daripada kamu kan nak cikgu pick nama. Isyamuddin ada? Okey. Isyamuddin, cikgu nak kamu terangkan, bukan terangkanlah. Kamu bagi julat pH berasid. Okey, bagus. Okey, apakah contoh bahan berasid? Okey, pandai. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, apakah okey. Apa soalan? Okey, terangkan kesan, berikan 3 kesan tanah berasid. Jika tanah berasid. Farhan Hakimi. Okey, 3 kesan tanah berasid. Okey, bagus. Okey, yang tu cikgu harap kamu boleh ingat sebab topik ni senang sangat. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, satu lagi soalan. Boleh tak kamu bagi cikgu contoh-contoh nutrien makro? Makro tu apa? Memerlukan kuantiti yang besar ke kecil? Okey, bagi contoh nutrien makro. Satu je cikgu nak.
Okey, nitrogen. Pandai. Okey, maksudnya kamu dengarlah apa cikgu cakap tadi Dengar tak? Okey. Itu je kelas kita untuk hari ni. Siapa-siapa soalan? Ada persoalan? Ada soalan? Okey, cikgu harap kamu faham. Kalau esok kelas gabungan, cikgu buat quizzes boleh? Tahu tak quizzes? Okey, esok cikgu bagi link, kamu jawab quiz Okey, 25. Okey. Boleh tak cikgu nak attendance jap? Nak panggil nama attendance jap. Boleh tak? Sebab kelas kamu sampai 11.50. So ada 10 minit lagi. Okey. Ahmad Iqbal ada? Ya ke Ahmad Iqbal? Okey. Kamu jangan ganti suara orang lain Ni attendance kamu. Cikgu Raihan dah ada bagi tahu kan? Cikgu Raihan dah ada bagi tahu yang kalau kamu tak hadir kelas, kamu tak buat tugasan, kamu akan kena tindakan disiplin tau. Lepas tu Ahmad Iqbal ada. Amir Ashraf. Amir Ashraf ada? Siapa boleh tahu Amir Ashraf ada ke tak? Ada. Kenapa dia tak jawab? Oh, dia jawab meh? Ke dia? Oh ya, okey, tak apa, dia jawab. Azrin Hafiz. Tidur Faizal Tamimi. Okey. Okey, bagus. Ifah Sajidah. Ifah Sajidah. Siapa boleh jawab? Ifah ada tak? Cikgu rasa dia masuk tadi. Ifah ada? Tadi ada kan? Sebab saya. Lepas tu Isma Maisara. Bukan. Apa Isma Maisara? Isma Maisara ada? Tak ada Muhammad Arif Najmi. Okey, tak ada. Muhammad Isyamuddin ada kan? Tadi jawab soalan kan? Muhammad Isyamuddin. Okey. Amir Hakimi. Adam Afiq. Okey, bagus. Muhammad Aiman Najihan. Okay. Muhammad Aziz Hakimi. Siapa yang sound dia rosak, awak boleh raise hand angkat tangan. Muhammad Aziz Hakimi. Ada. Muhammad Farhan Hakimi. Banyaknya Hakimi. Okey, bagus. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri ada? Ada. Haziq Ikmal. Izzat Fahrin. Izzat Fahrin ada? Tadi dia masuk tak? Siapa boleh jawab? Izzat Fahrin masuk tak tadi? Okey, tak pasti. Muhammad Nazwan. Okey. Muhammad Nur Sufi. Ada kan? Okey. Muhammad Zulhelmi. Tak ada Nur Aina binti Rosli. Ada kan? Okay. Tidur. Nur Amila. Okey, ada. Nur Atira. Nur Atira ada? Tak ada. Azra Shakira. Ada. Hazwani Yusna. Hazwani Yusna ada? Siapa boleh jawab? Hazwani Yusna masuk tak tadi? Okey, Nur Mazlina. Nur Mazlina ada? Tak ada. Nur Shazana ada kan?
Ada kan. Lepas tu Batrisha ada. Okey. Nurhana ada. Nurhana ada. Okey. Kristina Balkis ada kan tadi kan? Rahiman Syahri. Rahiman Syahri ada? Dia masuk tak tadi Nur Syazana? Tak tahu. Siapa tahu Rahiman Syahri ni masuk tak? Siti Aisyah ada. Okey. Okey semua dah boleh left. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kalau ada soalan, okey sama-sama. Nanti kalau ada soalan, boleh WhatsApp cikgu tau. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Sama-sama. Jumpa bulan 4 nanti. Bye-bye. Marah pula orang saya kan. Dia bukan accept. Marah tu, cikgu, saya je cikgu panggil.